Hai semua, apa khabar? Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk-tajuk alamat, kenapa gambar tak clear? Okey, gambar clear dah. Okey, sebelum kita mulakan tajuk SPM atau PSPM kali ni, kita nak masuk topik Earth as a Sphere. Okey, topik ni adalah kenapa gambar tak clear? Okey, topik ni kita bagi dalam paper SPM tau. Ni SPM punya topik lah. Okey, so hashtag road to SPM. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk tajuk as a sphere dia akan keluar dalam paper tu. Markah dia adalah 12 markah. Okey, dan dia adalah question number 16, soalan terakhir. Soalan last sekali. Okey, untuk paper 2, dia ada paper 2, okey saya ulang semula. Paper 2 dia ada section A. Lepas tu dia ada section B. Okey, untuk section A dia ada 11 soalan. Okey, 11 soalan ini jawab semua. Okay, tulisan saya buruk sikit lah. Okay. Dah nampak kan? Dah tak kelabu kan? Tadi line tak betul tu, kelabu tu. Tapi untuk section B, dia ada 5 soalan. Soalan. Tapi jawab 4 out of 5. Okey, selalunya ramai orang dia takkan jawab soalan SSS Sphere ni. Sebab dia kata susah topik ni untuk jawab dan dia susah nak berimajinasi. Tetapi sebenarnya topik Earth as a Sphere ni senang sahaja nak jawab kalau kita tahu dia punya teknik untuk jawab. Dan dia lebih senang daripada topik plot and elevation, statistik, graph of function ataupun transformation. Okey, untuk section B ni ada 5 soalan. Soalan yang pertama, soalan nombor 12 adalah graf fungsi bahasa Melayu dia, graf fungsi. Nombor 13 transformation. Nombor 14 dia akan keluar soalan statistik. Nombor 15 plan and elevation. Nak lukis tu. Okey, nombor 16 Earth as a Sphere. Okey, so semua markah ni adalah 12 markah, 12 markah, 12 markah, 12 markah, 12 markah. So student kena pilih 4 sahaja daripada 5 soalan. 4. So student akan jawab soalan ni lah. Graf fungsi, transformation, statistik and plot elevation. Yang ni dia akan tinggal Earth as a Sphere. Tapi hari ni kita nak ajar sikit topik Earth as a Sphere, bumi sebagai sfera. Okey, bumi sebagai sfera. Tapi cukup 10 orang ke atas baru kita nak tunjuk lah sikit macam mana nak jawab tajuk Earth as a Sphere. Okey, sudah cukup 10 orang ni, kita tak nak live lama, kita nak live sekejap je. Tajuk Earth as a Sphere ni macam biasa dia ada 12 markah. Okey, untuk skor topik ni tak perlu pun sampai 10 minit. Selalunya kalau paper SPM, 1 markah kita darab dengan 1.5 minit. Okey, sebab satu soal markah 1.5 minit lah. Okey, 1 minit setengah. Okey, kalau 12 markah dia dalam kira-kira 12 markah dalam 12 minit. 12 minit dan 18 minit untuk soalan ni. Tapi kita boleh kurangkan kepada 10 minit ataupun 5 minit saja untuk jawab soalan Earth as a Sphere sebab dia senang sahaja. Okey. So, ini adalah topik dia, Earth as a Sphere. Okey, untuk Earth as a Sphere, bunyi sebagai sfera. Kenapa gambar kabu? Sekejap lah, nak betulkan ni. Sekejap
tak boleh nak fokus lah kat set ni. Okey. Untuk bumi sebagai sfera, kita ada soalan. Boleh pula fokus. Boleh lah. Okey, untuk bumi sebagai... kenapa nak fokus? Cikgu Syafilah. Beli tulisan kita lah tu. Tahu lah tulisan kita buruk. Okey. Untuk topik Earth as a Sphere ni. Kenapa tulisan kelabu? Ni. Clear pula. Okey, untuk topik ni. Student kena tahu 2 perkara sahaja. Sikit je perkara dia kena tahu. Okey. Yang pertama dia kena tahu. Okey, untuk Earth as a Sphere, dia akan ada latitude. Okey. Dan dia ada longitude. Saya selalu ingatkan pelajar-pelajar supaya ingat macam mana nak ingat latitude dengan longitude. Sebab student selalu terbalik. Longitude pergi sini, latitude pergi sini. So, this one is the correct one. Yang ni salah. Ni salah. Okay. So, untuk kita ajar student supaya dia tahu yang mana kedudukan yang tepat. So, sini la. Sini lo. Ni lalo. Macam nama orang-orang apa tu? Lalo macam cerita Rosalinda Ayamo tu. Okay. So, lalo. Okay. Untuk latitude kita measured from equator. Wajib semua orang kena tahu. Kalau dia tak tahu nak ukur latitude ni daripada equator, sebab itulah dia akan dapat jawapan yang salah. Untuk longitude, kita wajib ukur daripada Greenwich Meridian. Okay. So, bermaksud kalau dia bagi location of A adalah 50. Okay. Equator ni dia ada 2 sahaja. North ataupun south. Okay. Untuk GM, longitude dia ada east ataupun west. Dia tak ada benda lain dah nak buat macam tu. Dia ada 2 benda saja yang kita tahu. So, kalau contoh A 50 degree north, 80 degree east. Okay. So, maksudnya, bagaimana 50 ni diukur? Dan bagaimana 80 ini wujud? Okay, 50 ini diukur daripada equator sebenarnya. Tapi ramai student tak tahu. Bila kita lukis macam ni, this is equator. Saya turut buat macam ni. Equator. Okay, equator. From the equator, pergi ke garisan point A adalah 50. Di sini 50 dia. Sebab equator ke atas adalah N. Equator ke bawah adalah south. Okay. Itu untuk equator lah. Latitude. Untuk longitude pula, dia ikut daripada Greenwich Meridian. This one is Greenwich Meridian. Ni dia Greenwich Meridian, dia ada west dengan east. Okay. So, 80 east, dia berada di sini. Daripada Greenwich Meridian, pergi ke A. Dia adalah 80 east. So, ini adalah perkara yang mesti student faham. Apa itu la? Apa itu lo? Latitude kita ukur daripada equator dan juga longitude kita ukur daripada Greenwich Meridian. Wajib. Kalau student tak tahu nak ukur ni, nak baca dia punya sudut ni apa, dia punya angle ni, so dia tak akan dapat jawab soalan. Sebab itulah ramai student tak dapat jawab soalan. Okay, now kita try jawab satu soalan yang pertama. Okay. Tak tepi sikit. Dia ada garisan-garisan sikit kat sini. Garisan-garisan nak tali. Okay. So, soalan dia adalah. Okay, tengok ni. Dia kata, okay, selalunya saya akan lukis bulat lah. Okay. So, kat tengah-tengah ni akan adalah equator punya line. Okay, this one is equator lah macam biasa. So, dia kata K adalah, okay, tengok K adalah 60 degree north dan 50 degree west. Okay. L tak bagi tahu. M tak bagi tahu. Are 3 points on the surface of the earth. KL adalah, okay, KL adalah diameter.
Okey, untuk pengetahuan semua, apabila dia kata diameter, kita tahu diameter itu dia punya angle adalah 180 darjah. Okey, so dah bagi hint dekat sini, KL adalah diameter. Parallel of latitude adalah 60. Okey, kat sinilah dia berada di latitude yang sama, tapi dia punya longitude mesti berbeza. Okey, so M lies 4,500 nautical miles due south of K. Okey, biar dulu. Okey, untuk soalan pertama, dia akan jawab kepada hint yang dia bagi. Ini dia. KL is the diameter of the parallel of latitude. So, tengok. K dia bagi, dia mesti minta L. State the longitude of L. Kan betul? Dia dah bagi K. Dan dia dah bagi hint KL is the diameter. Dan soalan dia mesti minta state the longitude of L. Okay, now kita letak K dekat mana? K adalah north di bahagian atas. And then dia adalah sebelah west sebelah kiri. So, kita letak dia di sini dulu. K di sini. K adalah 60 north, 50 west. Okay, so dia kata KL is a diameter parallel of latitude. Bila kata diameter parallel of latitude, kita akan buat macam ni. Okay. Okay, this is diameter. Ni garisan panjang ni adalah diameter. So, automatically this will be your L. Okay, bila sini L, so kita tengok diameter saya kata tadi 180 darjah. Okay, so kita nak kira dia punya latitude. Latitude adalah garisan ini. So, L berada di latitude yang sama dengan K. Automatically kita tahu L punya latitude adalah 60 degree north. Okay, settle. Yang kita tak tahu adalah dia punya longitude. Sebab longitude dekat sini adalah 50. Tetapi longitude sini kita tak tahu. Sebab dia berada di longitude yang berbeza. Tetapi hint dia bagi KL is the diameter parallel of latitude. Bila parallel of latitude, dia atas garisan yang sama. Okey, soalan ini ada dua je jenis soalan. Dia kata parallel of latitude ataupun diameter of the earth. Bila diameter of the earth, dia melalui titik tengah bumi. Okey, nanti kita tengok. Okey, so sekarang ni dia dah kata diameter. Okey, so daripada untuk longitude, okey, so kita buat macam ni. This is, ingat lagi tak tadi? Longitude kita kena ukur pada Greenwich Meridian. Okey, so daripada Greenwich Meridian, kita nak pergi ke K. Longitude of K berapa? 50. So, this one is K. Okay, so Greenwich Meridian pergi ke K adalah 50. Okay, dan dia kata KL adalah diameter. So, K pergi L. Sini adalah L lah. Okay, adalah 180. Sebab apa 180? Sebab dia adalah diameter. So, sekarang ini kita nak cari longitude. Bila longitude, kita kena ukur daripada Greenwich Meridian. So, from Greenwich Meridian pergi ke L adalah berapa? So, kita tahu K pergi L 180. Greenwich Meridian pergi K adalah 50. So, Greenwich Meridian pergi L berapa? So, kita buatlah 180 degree bertolak 50 degree, dapatlah 130 degree. So, dapatlah 130 degree arah east. Dapat jawapan 130 degree east. So, student kena tahu 50 ini apa, 60 ini apa, kita ukur daripada mana. Baru dia boleh buat bentuk macam ni, kiraan macam ni. Sebab soalan pertama wajib dia bagi hint. Dia akan selalu bagi hint lah, KL is the diameter of the parallel of latitude ataupun KL is the diameter of the earth. Kalau diameter of the earth, dia akan melalui sini. Dia akan melalui titik tengah bumi. Okey. Soalan nombor 2. Find the latitude of M. Dia kata latitude of M. Okey, dia dah bagi tak M? Dia kata, okey, tengok ni. Dia, M lies 4,500 nautical miles due south of K. So, daripada K, dia pergi south. Dia jatuh ke bawah sini. Dan dia punya distance untuk pergi M. So, saya assume M dekat sini.
Okey, bila dekat sini apa yang sama? Dia punya yang sama adalah longitude. Longitude dia adalah 50. So, dia punya latitude berbeza sebab latitude kat sini beza, latitude sini berbeza. So, this is M. Okey. So, latitude tak tahu, longitude dia kita tahu. 50 arah west. Masih lagi sama. Okey, so sekarang macam mana kita nak cari dia punya latitude? That's why dia asking you latitude. Dia tak asking you punya longitude. Kalau dia tanya longitude, you terus jawab 50 sebab K dengan M berada di garisan longitude yang sama. So that's why the question asking you dia punya latitude. So how to find the latitude? Macam tadi saya kata, kalau nak cari latitude, kita kena ukur daripada equator. So this is your equator. This is your equator. So from the equator, you pergi ke K. This is K. So, from equator pergi K, berapa nilai equator dia? 60. So, 60. Okay, tapi dia kata distance from K to M adalah K to M adalah distance dia bagi tadi berapa? Dekat soalan 4,500. 4,500 distance dia. Okey, untuk kita cari dia punya angle, kita kena cari formula. Kita guna formula. Formula theta darab 60. Kalau kita cari dia punya distance lah. So, sekarang ini theta kita tak tahu. 60 kita memang wajib lah. So, dia bagi 4,500. So, how to find the value of theta? Theta equals to 4,500. You divide by 60. 4,500 bahagi 60 dapat 75. So, bermaksud daripada K pergi M adalah 75. So, kita punya soalan adalah latitude of M. Macam saya cakap tadi, nak cari latitude, kita kena ukur daripada equator pergi M. Jika K pergi M adalah 75 degree, K pergi equator adalah 60 degree. Macam mana cari equator pergi M? Senang sahaja. 75 tolak dengan 60. Kamu akan dapat 15. So, equator pergi M adalah 15. Tapi arah dia, arah bawah, jadi south. Dapatlah jawapan dia 15 south. So, tengok berapa markah kamu boleh dapat. Sini 2 markah, sini 2 markah. 4 markah. Siap 2 soalan. And then, calculate the distance in nautical miles from K pergi L measured along the parallel of latitude. Bila ada measured along the parallel of latitude, K pergi L. Okay. So, kita kena ingat formula dia. Formula dia theta darab 60 darab cos theta. Cos theta digunakan bila dia measured along common parallel latitude. Okey, latitude. Bila dia tak berada di latitude yang sama, dia berada di longitude yang sama, kita guna cos theta darab 60. Bila diguna ni K pergi L adalah latitude yang sama. Okey, kita guna theta darab 60 darab cos theta. So, kita tahu K adalah 60 north, 50 west. Okey, macam mana nak cari theta? Okey, how to find the theta? So, kita tengok dia adalah the question is asking you the shorter distance, right? The distance in nautical mile along the. Okey, so macam ni you nak cari dia punya theta. Theta dia berapa? 50. L mana L? L ni. Okey. L. So, theta dia west 50 dengan 130 tambah 50 tambah 130. Sebab apa? Sebab dia arah west, dia arah east. Ni L ni. L ni tadi 60 north, 130 east. Okey, so bila arah yang berbeza, you kena tambah. Okey, you kena tambah. Bila arah yang sama, you kena tolak. Okey, now darab dengan 60. Darab dengan cos theta. Untuk kita ingat cos theta. Okey, cos theta you tengok nilai apa yang sama K dengan L ni? Nilai yang sama adalah nilai 60, betul? So, you terus letak cos 60.
Itu cara dia. So, you selesaikanlah. 50 tambah dengan 130 dapat 180. Okey. Lepas 180, tak boleh buka kalkulator pula. Okey, you darab dengan 60, darab dengan cos 60. Okey, nah saya nak tekan kalkulator jap. Okey. So 180 darab 60 darab cos 60 dapatlah 5,400 nautical miles. Siap. Dapat jawapannya. Tak susah pun kan? Topik ni. Lepas tu yang terakhir sekali, dia kata an aeroplane took off from L and flew due towards K. Daripada L pergi ke K. Okay. Using shortest distance measured along the surface of the earth. Okay, tadi kita ukur sini. Tapi dia tak lalu sini. Dia lalu shortest distance. Bila shortest distance, dia lalu ke atas ni. Sebab dia kata apa? Measured along the surface of earth. Dia melalui ke atas ni. So, how we want to find the shortest distance? The shortest distance senang saja nak cari. Boleh? Saya buat kat sini lah. Okay, shortest distance tengok ni. Daripada equator. Okay, from equator. Sebab kita nak cari yang sini kan. Yang atas ni kan. Yang atas ni. Okay, this one is K. This one is L. So, daripada equator pergi ke latitude of K. Equator, latitude of K is 60. 60 is here. Lepas tu, equator pergi ke L, 60. So, kita tahu bila dia straight line, dia 180. So, nak cari theta dekat sini adalah 180 tolak 60 tolak 60. So, berapa? Dapat 60. Okay, so theta dia equal to 60. Untuk cari shorter distance, dia punya formula senang sahaja. Theta darab 60. So, theta dia adalah 60 darab dengan 60. 6636. Sudah dapat apa? 3,600. Okey, dapatlah 3,600. Lepas tu cakap apa lagi? Okey, and then it then flew due south of M. Dia pergi ke M. Dapat tak tadi? Dia bagi tahu tak M? Okey. Mana? Ada bagi tahu tak M? Okey, so ada M lies 4,500 nautical mile of K. So M kita tahu 4,500. Selalunya information dia dah bagi tau. Untuk soalan yang D ni, kita akan guna apa balik yang kita kira dekat atas ni. Itu dia punya hint lah. Okey, so KM 4,500. So dia kata apa? Soalan dia apa? Mana-mana? Given that its average speed for the whole flight 7,200. 720. Calculate the time. Okay, so kita guna formula ni. DST. Dia minta apa ni? Calculate the time. T equals to distance over speed. Okay, distance dia berapa tadi? Distance tadi kita tengok 3,600 tambah dengan ni 4,500 ni tadi. Okay, sebab dia ada dua pergerakan, bahagi dengan speed. Speed dia bagi kat sini soalan 720. So kita kira okay, so kita kira 3,600 tambah 4,500 bahagi dengan 720. Dapatlah 11.25 hours. So siap. Dapatlah 12/12 insya-Allah. As long as you know the concept of latitude and longitude. So last sekali saya ulang balik, kalau longitude we measured from the Greenwich meridian. Okay, so every Greenwich meridian go to the point, so we have to measure dia punya ni angle. Dia tu every from the Greenwich to another point, so we have to
measure the angle with 50. So itu untuk longitude. What about latitude? Latitude we measured from the equator. So equator pergi ke point K at 60. So sekarang ni student ramai tak tahu apa itu maksud 60. Apa itu maksud 50. Okay, so 60 saya ulang balik. 60 adalah latitude. So bila latitude kita ukur daripada equator. So bila kita lukis macam ni, daripada equator pergi ke latitude of K adalah 60. Okay, yang ini pula apa? Adalah longitude. Okay, so daripada Greenwich Meridian pergi ke longitude of K adalah 50. So, bila kita sebut diameter, dia masih 180. So, soalan dia akan bagi you hint dekat sini. Ni, given to you. Okay, hint. So, kita tak perlulah nak imagine untuk jawab soalan macam ni. Jawab soalan yang melukis-lukis ni. Melukis-lukis ni. Tapi soalan ini semua sama untuk setiap jenis soalan. Okey, itu saja untuk hari ini. Siapa yang nak tanya bolehlah like Facebook saya. Facebook saya Nazro Hazri. Okey. Hashtag. Tangan-tangan sikit. Papam. Dah siap. Okey, selamat tinggal. Bye-bye. Assalamualaikum.